Selamat pagi kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan pengurusan tingkah laku. Definisi tingkah laku. Tingkah laku merupakan manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Contoh tingkah laku ialah berlari, berjalan dan sebagainya. Menurut Lewis M. Baker, beliau mengatakan tingkah laku merupakan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Seterusnya ialah definisi pengurusan tingkah laku. Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seseorang individu. Menurut Dr. Rabbi Kaur, anak perempuan Georginder Singh, beliau mengatakan pengurusan tingkah laku sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu maklumat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. Seterusnya ialah tingkah laku masalah. Tingkah laku masalah ini ialah tingkah laku yang tidak normal dan boleh merosakkan dan menjejaskan kelancaran dan kesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik belajar. Menurut Muhammad Nazar Muhammad, tingkah laku bermasalah seseorang individu sebagai tingkah laku yang mengganggu perjalanan kehidupannya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang hasil pemerhatian yang telah saya lakukan di sepanjang PBS saya di sebuah sekolah bernama Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Johor Bahru. Ini adalah murid yang saya pilih. Pidato murid ini ialah nama dia Sadahana Sri, anak perempuan Sugumaran. Dia seorang perempuan dan dia tahun ni 7 tahun. Dia berada di dalam kelas 1 Bangi. Murid ini mempunyai masalah pembelajaran iaitu hyperaktif. Untuk pengesahan tingkah laku dominan, saya menggunakan rekod senarai semak tingkah laku. Rekod senarai semak tingkah laku ini merupakan alat pentafsiran yang mengandungi senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti tingkah laku bermasalah dominan yang ada pada murid. Sebab saya menggunakan senarai semak ini kerana dia mudah digunakan dan mudah difaham dan dijawab. Guru cuma hanya menandakan tik pada ruang yang berkenaan sahaja. Inilah contoh senarai semak yang saya buat sepanjang saya membuat pemerhatian. Berdasarkan senarai semak ini, saya dapat memerhatikan murid tersebut mempunyai tingkah laku dominan, yaitu merosakkan harta sendiri dan orang lain, cepat marah, mengancam orang lain, mencederakan orang lain, panas baran, terlalu malas dan mudah mengganggu perhatian. Seterusnya, untuk menjalankan pengesahan tingkah laku sasaran, saya menggunakan rekod kekerapan untuk menjalankan pemerhatian ini. Rekod kekerapan tingkah laku merekod kekerapan tingkah laku murid berlakunya dan juga dapat menentukan tingkah laku sasaran murid yang hendak dikurangkan. Kekerapan tingkah laku murid yang paling tinggi merupakan tingkah laku sasaran. Sebab saya menggunakan
rekod kekerapan ini ialah dia mudah dicatat dan memudahkan pemerhatian untuk menentukan tingkah laku sasaran. Ini adalah contoh yang saya buat. Dan graf ini, berdasarkan graf ini, kita dapat mendapati tingkah laku dominan yang paling tinggi ialah mengacau orang lain, yaitu dia kekerapannya sebanyak 11 kali dalam 2 jam yang saya memerhati, dan saya menjalankan memerhati ini. Seterusnya, pra intervensi baseline 1. Saya menggunakan 2 jenis rekod untuk menjalankan pemerhatian ini. Borang yang saya guna ialah borang anekdot dan lembaran data persimpulan masa. Borang anekdot merupakan satu rekod yang mencatat satu peristiwa atau perubahan tingkah laku yang ditunjuk oleh murid. Catatan boleh dibuat secara ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang berlaku pada seseorang murid. Rekod ini hanya merekod tingkah laku yang perlu sahaja. Ini adalah contoh rekod anekdot yang saya buat. Berdasarkan rekod anekdot ini, saya mendapati bahawa murid itu didapati suka mengacau orang lain sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Sebagai contoh, murid itu suka menyentuh harta benda orang lain tanpa kebenaran, suka mengusik rakan, dan suka bercakap dengan rakan tanpa kebenaran guru. Dan dia juga suka menyatakan sesuatu yang akan menyebabkan rakannya berasa marah dan hendak bergaduh. Tingkah laku murid itu tetap tidak mengubah walaupun gurunya sudah mentegur dan memberi nasihat. Selain itu, saya juga memberikan beberapa cadangan langkah dalam rekod anekdot ini. Contoh langkah ialah menggunakan bahan BBM, mengadakan aktiviti yang menarik, memberikan peneguhan positif secara lisan atau token, menggunakan bahan maujud, dan memberikan nasihat kepada murid yang membuat bising. Guru juga boleh memperbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah lembaran data persimpulan masa. Rekod ini digunakan bagi satu jangka masa yang ditentukan sahaja. Rekod ini juga merupakan rekod tertutup kerana pemerhatian hanya merekod pemerhatian ke atas tingkah laku murid yang telah dikenal pasti dalam jangka masa yang tertentu sahaja. Pemerhatian akan dibahagikan kepada beberapa segmen masa, dan kegerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat secara berterusan dan diambil tindakan. Ini adalah contoh lembaran data persimpulan masa yang saya buat selama 2,5 jam. Berdasarkan graf garisan tingkah laku ini, saya mendapati bahawa tingkah laku murid itu melakukan tingkah laku sasarannya itu suka mengacau orang lain, kerap berlaku pada selepas waktu rehat. Hal ini kerana kemungkinan dia sudah mengambil banyak makanan yang berkarbohidrat dan dapat membekalkan tenaga yang banyak.
untuk dia akan lebih aktif dalam selepas waktu rehat. Seterusnya adalah cadangan intervensi. Cadangan intervensi yang saya berikan untuk mengurangkan tingkah laku sasaran murid ini ialah intervensi response cost. Response cost ini merupakan satu teknik pengurangan tingkah laku yang melibatkan kehilangan token atau sebarang keistimewaan berdasarkan berlakunya tingkah laku yang tidak sesuai dan kurang baik atau gagal untuk mencapaikan sesuatu maklumat tertentu yang telah ditetapkan. Response cost ini juga merupakan suatu bentuk penarikan peneguhan secara sistematik terhadap sesuatu tingkah laku yang tidak sesuai. Dalam intervensi response cost ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama ialah token diberi apabila tingkah laku positif ditunjukkan dan boleh diambil balik apabila tingkah laku negatif yang tidak sesuai ditunjukkan. Yang kedua ialah guru memberikan sejumlah token percuma kepada semua murid sebelum sesi PDP bermula, dan guru boleh mengambil balik token tersebut apabila murid tersebut menunjukkan tingkah laku negatif yang tidak sepatutnya. Cara pelaksanaan dalam intervensi response cost ini ialah masa bagi sesi. Guru harus menetapkan masa bagi sesi response cost, dan ruang untuk meletakkan token perlu disediakan dan ditunjukkan di hadapan kelas atau mana-mana yang dapat dilihat oleh murid. Guru memberi tahu murid-murid tentang arahan dan peraturan yang perlu diambil berat. Guru menerangkan tentang jenis-jenis tingkah laku negatif yang akan menyebabkan kehilangan token. Contoh tingkah laku negatif yang terdapat dalam murid A ialah suka mengusik rakannya, suka bercakap tanpa kebenaran guru, dan bercakap dengan suara yang besar. Seterusnya, guru harus memberi tahu murid-murid sekiranya mereka dapat mengumpul jumlah token yang mencukupi pada ruang token. Sekiranya jumlah token mencukupi, murid tersebut akan mendapat ganjaran daripada guru. Kemudian guru harus memberikan sebab dan penjelasan tentang tingkah laku negatif yang dilakukan oleh murid sekiranya guru mengambil balik tokennya. Contohnya, murid tersebut melakukan tingkah laku sasarannya itu suka mengganggu orang lain. Contohnya dia suka bercakap dengan suara yang besar. Guru akan memberikan penerangan untuknya supaya dia memahami tingkah laku itu salah dan tingkah laku itu akan menyebabkan dia kehilangan token. Seterusnya dia akan lebih berhati-hati tentang tingkah lakunya. Seterusnya, pengiraan token harus dilakukan di hadapan semua murid pada akhir sesi PDP. Ini dapat menunjukkan keadilan kepada semua murid supaya murid tidak akan berlaku keselisihan faham antara satu sama lain. Seterusnya, guru harus memberikan ganjaran yang telah dijanjikan. Contoh, murid yang berjaya mengumpul atau mengekalkan jumlah token yang melebihi jumlah yang ditetapkan, guru harus menepati janjinya. Contohnya guru memberitahu murid-murid jika
jumlah token mencukupi, dia akan menghadiahkan, dia akan memberikan ganjaran seperti pensel dan sebagainya. Ini dapat menggalakkan murid mengurangkan tingkah laku sasaran dan lebih berhati-hati dengan tingkah lakunya. Inilah rujukan yang saya rujuk. Seterusnya ialah sesi soal jawab. Adakah sesiapa ada soalan? Ada. Saya nak tanya, okay, kenapa kamu memilih rekod anekdot untuk menjalankan pemerhatian ini? Rekod anekdot yang borang anekdot amat. Saya menggunakan rekod anekdot kerana dia memudahkan pemerhati, iaitu pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan untuk membuat rekod ini. Pemerhati hanya merekod perkara yang sebenar di dalam kelas dengan menggunakan bahasa yang mudah sahaja. Rekod ini juga dapat memudahkan pemerhatian kerana pemerhatian dalam rekod ini adalah terbuka, iaitu pemerhati boleh mencatat apa-apa sahaja yang dinampak dan tidak yang dinampak. Ada soalan lain? Ada, selain daripada menggunakan intervensi respon kos, apakah intervensi yang lain boleh dilakukan? Selain daripada menggunakan intervensi respon kos, juga intervensi yang lain juga intervensi yang boleh digunakan, yang boleh dilakukan ialah intervensi token ekonomi, strategi redirection dan sebagainya. Ada lagi soalan? Kenapa rekod persekutuan masa digunakan dalam pemerhatian ini? Saya menggunakan rekod persempelan masa ini kerana rekod ini dapat menjimatkan masa pemerhati dan hanya memberi fokus kepada satu tingkah laku sahaja, iaitu tingkah laku sasaran. Dengan menggunakan rekod ini, tingkah laku sasaran dapat dibuktikan dengan lebih kukuh dan jelas. Rekod ini juga memudahkan pemerhati dengan lebih jelas dan faham kerana rekod ini memberi maklumat berkenaan jangka masa tingkah laku itu berlaku. Sekian, terima kasih.